Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan di zikir masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni kita sambung lagi perbincangan kita mengenai tafsir surah An-Nur pada ayat yang ke-11. Sebagaimana biasa, saya akan baca ayat ke-11 sampai ayat 14. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum ila akhiril ayah. Maksud dia, innal ladzina ja'u, sesungguhnya mereka yang membawa berita bil ifki, berita bohong, usbatum minkum, itu adalah golongan dari golongan kamu juga. La tahsabu, janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk.
syarrun lakum. Syarrun ni buruk, lakum bagi kamu. Bahkan huwa khairul lakum, ia adalah baik bagi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya dah cerita dah sebelum ni kalau tuan-tuan ingat kan, al-ifki, innal ladzina ja'u bil ifki. Apa dah maksud ifki? Berita bohong kan, berita palsu, berita fitnah kan. Allah Ta'ala guna perkataan ifki. Ifki itu khusus kepada berita-berita bohong, berita fitnah palsu kan. Usbatum minkum. Usbah ni makna dalam bahasa Arab adalah jamaah, ataupun dalam bahasa kita adalah kumpulan. Dia terjemah dalam ni golongan kan, golongan kamu juga. Asal perkataannya adalah usbah ni jamaah, kumpulan, ramai. Bila sebut jamaah, dia bukan seorang, bukan dua orang, tapi ramai, tuan-tuan. Ramai. Maknanya cerita bohong yang direka cipta ini, yang ditipu ini adalah dibuat oleh kumpulan yang ramai, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah nak bagi tahu pada kita, jangan ingat bila kumpulan yang ramai ini tak menipu. Hati-hati. Minta maaflah saya sebut kan, yang bicara 2-3 hari lepas kan, yang kata dana daripada negara Arab, sumbangan daripada Arab. Mahkamah kata itu cerita yang dibuat, cerita dongeng. Allahu Akbar. Saya tak tahu mana satu yang betul kan. Cerita. Jadi cerita tu bukan dia seorang je yang buat, ramai kan. Ramai yang duk canang cerita tu. Sama dengan cerita hak dululah, hak kes liwat dan sebagainya. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam kes Ustaz Ebit Liu tu pun, yang duduk serang dia pun bukan seorang, dia ramai kan? Ramai. Jadi Allah nak bagi tahu pada kita ni, usbatum minkum, dia adalah satu kumpulan yang ramai dan di kalangan kamu. Kumpulan tu bukan orang lain, anak beranak kamu juga. Allahu Akbar. Jadi orang ni, pemberita ni ataupun masyarakat, bila yang bawa berita tu adalah di kalangan keluarga kita, pak saudara kita, sepupu kita, yang bawa cerita, ui, ini dia akan jadi sensasi sungguh-sungguh, tuan-tuan. Orang percaya, ini tengok anak beranak dia sendiri yang bawa cerita ni, ini confirm dah cerita ni betul, confirm dah betul dah cerita ni. Padahal fitnah je pun. Kena hati-hati, tuan-tuan. Kena hati-hati. Allahu Akbar. Lalu Allah kata, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu sangka berita bohong itu adalah buruk bagi kamu. Yalah tuan-tuan, bila kena fitnah, apa akan jadi pada kita? Kalau kita kena fitnah, murung, tuan-tuan. Masyarakat akan pandang serong kat kita. Masyarakat akan pandang serong. Tengok, dia ni aku tengok dulu baik, tapi tahu-tahu jahat. Dah, orang tak peduli kita, satu. Yang keduanya, orang caci maki ke, caci maki, nak sebut pun tergeliat lidah. Caci maki kita, sama ada di belakang kita ataupun secara berdepan-depan, orang akan maki kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, image akan jatuh, hidup dalam keadaan tertekan, tuan-tuan. Yang tu dalam ayat lain,
Allah kata orang kafir ni di hari kiamat wala yukallimuhumullah, orang yang menyembunyikan kebenaran. Orang yang menyembunyikan kebenaran di akhirat esok wala yukallimuhumullah, antara azabnya ialah Allah tidak bercakap dengan dia. Allah tidak bercakap dengan dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baru kita perasan bahawa orang bertegur sapa dengan kita, bercakap, bersembang dengan kita tu adalah satu nikmat. Satu nikmat, tuan-tuan. Tapi kalau orang tak nak bercakap dengan kita, hilang dah nikmat tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita pergi kedai, orang lain duduk sembang riuh rendah, kita duduk seorang-seorang. Tak ada orang nak berkawan dengan kita. Allahu Akbar. Sakit jiwa, tuan-tuan. Lepas tu tak pergi dah kedai tu. Kan? Sakit jiwa, tertekan. Jadi la tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu sangka, wahai orang-orang beriman, jangan kamu sangka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu sangka fitnah ke atas ahli keluarga kamu itu adalah buruk bagi kamu. Ialah Siti Aisyah tu adalah isteri Nabi. Orang fitnah isteri kita macam orang fitnah kita dah. Kita pun rasa tertekan, tercela, maruah dan sebagainya. Jadi Allah kata jangan engkau sangka peristiwa itu adalah buruk bagi kamu. Bal, akan tetapi huwa khairul lakum, dia adalah baik bagi kamu. Subhanallah. Baik bagi kamu. Kok mana, tuan-tuan? Bila kena fitnah, kena apa ni, ada baiknya, tuan-tuan. Ada baiknya. Mana? Sebelum tu saya sebut yang Tok Guru Nik Aziz bagi tahu. Dia kata pokok ni bila kita duk orang Kelantan panggil takir dengan parang di batang dia tu kan. Kalau yang orang-orang dulu, kalau pokok tu malah berbuah kan, dia panggil apa tu orang Kelantan panggil takir. Takir juga kan? Takir. Saya ingatkan bahasa Kelantan je takir ni. Kan? Pokok tu kulit dia akan jadi apa? Menggutu kan lepas tu kan. Nampak kesan-kesan kena takir tu. Kan? Kesan-kesan kena takir. Jadi dia makin kuat. Pokok tu jadi makin kuat dan berbuah. Begitulah dengan manusia, bila ujian banyak kena kan, dia akan jadi makin kuat. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman. Yalah tuan-tuan, bila kena pada Nabi, orang beriman akan turut terasa, tuan-tuan. Kan? Contoh zaman sekarang, kita parti apa? Kan? Kalau orang kata parti kita fitnah, orang fitnah parti kita ni teruk sangat-sangat, kita terasa tak? Padahal orang bukan fitnah kita pun. Orang fitnah parti kita je. Kan? Kita terasa lah. Kan? Sama. Ini walaupun bukan parti politik, tapi kita sebagai orang beriman, bila Nabi yang kena fitnah, maka kita akan turut terasa dan terpalit. Kan? Jadi Allah kata jangan kamu rasa ianya baik, ianya buruk bagi kamu, bahkan dia adalah baik bagi kamu. Allahu Akbar. Mana baiknya, tuan-tuan? Maka kata Imam Sya'rawi dalam menghuraikan kebaikan daripada peristiwa berita bohong ni, yang pertamanya boleh kenal orang munafik. Siapa dia? Boleh kenal orang munafik. Sebab dalam ayat ni diturunkan daripada 7 petala langit menjelaskan orang munafik adalah sekian-sekian. Siapa dia? Usbatum minkum. Dia adalah kumpulan daripada kamu. Siapa dia?
Allah sebut tu ayat akhir tu, wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Wallazi tawalla, dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi di sini Allah tujukan khusus kepada orang tertentu. Siapa yang memulakan cerita ni, yang menyebarkan secara besar-besaran? Siapa yang menyebarkan besar-besaran ni? Kalau kita, siapa yang upload dalam medsos, kan? Siapa yang upload dalam medsos, dia adalah tawalla kibrahu, yang ambil bahagian besar dalam penyebaran ni. Siapa dia ni tuan-tuan? Dia adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, tuan-tuan. Jelas. Jadi jelas kepada orang beriman, Abdullah bin Ubay adalah ketua munafik. Itu baiknya, tuan-tuan. Kita boleh kenal siapa musuh kita. Nampak datang masjid, kan? Pakai serban sama. Sembahyang belakang Nabi, tuan-tuan. Sembahyang dia duduk belakang Nabi, kan? Tapi dia adalah ketua munafik. Paling jahat, manusia paling jahat, tuan-tuan. Dalam menyebar fitnah, dia orang nombor satu. Allahu Akbar. Jangan jadi, tuan-tuan, jangan jadi macam tu. Kita datang masjid, dia pun datang masjid juga. Dia bukan datang masjid kampung sawah, dia masjid Nabawi, tuan-tuan. Dia masjid Nabi tu. Tapi jadi tukang, jadi kepala dalam memfitnah orang. Subhanallah. Sampai turun ayat ni kerana dia, tuan-tuan. Ayat ni turun kerana dia. Ada 5 orang disebut munafik besar dalam kes ni. Yang pertama adalah Abdullah bin Ubay. Jadi boleh kenal, ini baik dia. Bal huwa khairul lakum, bahkan dia adalah baik bagi kamu. Kamu boleh kenal siapa munafik. Yang kedua disebut adalah Mastah bin Asasah. Mastah bin Asas ini munafik, tuan-tuan. Dia adalah seorang yang dibela oleh Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar duk bela dia, bagi makan, minum, pakaian setiap masa. Jadi Mastah ni seseolah macam anak Abu Bakar, seseolah macam anak Saidina Abu Bakar. Abu Bakar tanggung semua sekali, tuan-tuan. Berapa lama Abu Bakar tanggung, Allahu a'lam. Tapi disebut dalam tafsir begitulah. Maknanya kehidupan perbelanjaan Mastah ni adalah ditanggung oleh Saidina Abu Bakar. Tiba-tiba bila berlaku peristiwa ni, dia di antara orang yang paling lancang, tuan-tuan, menyebarkan fitnah. Aisyah telah berzina dengan Safwan. Aisyah telah berzina, kan? Allahu Akbar. Padahal Aisyah tu siapa, tuan-tuan? Aisyah tu anak Abu Bakar. Aisyah anak Abu Bakar. Dia pula Mastah ni dibiayai oleh Abu Bakar. Sepatutnya dia hormat pada Abu Bakar. Ini tak kenang budi langsung, kan? Fitnah orang yang telah duk bela dia selama ini. Itu disebut dalam tafsir ni. Disebut dalam tafsir ni adalah Mastah ni adalah salah satu munafik, tuan-tuan. Orang munafik sebaris dengan Abdullah bin Ubay. Subhanallah. Sehingga Abu Bakar kecil hati, tuan-tuan. Saidina Abu Bakar kecil hati, dan Saidina Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, aku tak akan tanggung lagi pembiayaan kepada Mastah. Aku akan stop peruntukan aku kepada Mastah dengan nama Allah. Lalu Allah tegur Saidina Abu Bakar. Allah tegur dalam, tuan-tuan boleh buka surah Baqarah ayat 224.
Jauh tak? Kena loading dulu. Ayat 224. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Maksud dia, wala taj'alullah, apa tu? Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Allah tegur ni, ayat ni Allah tegur kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar kecil hati sangat. Kita pun kecil hati, tuan-tuan. Siapa tak kecil hati? Orang yang kita bela selama ni tiba-tiba menjadi pemfitnah besar dalam kehidupan kita, kan? Marah kalau kena saya marah, tuan-tuan. Setengah orang dia semelih terus je orang macam ni, kan? Ini bukan manusia dah ni, kan? Jadi Sayyidina Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menanggung lagi pembelanjaan terhadap Mastah. Lalu Allah tegur, jangan bersumpah dengan nama Allah untuk tidak buat kebaikan. Allahu Akbar. Ahli syurga, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, tegur direct. Selepas daripada turunnya ayat ni, Sayyidina Abu Bakar terus sambung pembiayaan terhadap Mastah, walaupun Mastah telah diisytihar sebagai munafik. Tengok, tuan-tuan, dia tak kira. Sayyidina Abu Bakar buat baik, tak kira orang tu telah melukakan dia ataupun orang tu tidak melukakan dia, teruskan buat, teruskan buat, sampaikan kebaikan. Kita pun macam itulah, tuan-tuan. Walaupun berat hati kita, kadang-kadang kita bergaduh, isu bagai-bagai bergaduh, kan? Isu politik, parti politik lah bergaduh, kan? Bab tolong-menolong ni, tuan-tuan, tolong je, teruskan pertolongan. Zaman PKP baru ni, kan, nak angkat bendera putih apa semua sekali tu, tak kira parti lah, tuan-tuan, hantar je, kan? Hantar je, bagi je pertolongan. Bukan kata orang ni bukan orang kita ni, tak payah, kan? Kalau ikut ayat ni lah, kita teruskan walaupun orang itu menyakitkan kita. Okey, sama dengan ayat bawah ni, la yu'akhidhukumullahu billawi fi aymanikum. Jangan kamu Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu. Sebab Sayyidina Abu Bakar bersumpah untuk tidak nak buat baik, Allah tak ambil kira sumpah Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita kena, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, kan, manusia yang paling kuat imannya. Allahu Akbar. Cukup setakat tu untuk kisah Sayyidina Abu Bakar. Kita balik ke ayat kita tadi, surah An-Nur ayat 11. Bal huwa khairul lakum. Bahkan peristiwa berita bohong ni adalah kebaikan bagi kamu. Yang pertama tadi apa? Kita tahu siapakah orang munafik. Yang kedua, orang yang buat kerja ni kita tahu dia adalah berjemaah, bukan buat seorang-seorang. Dia buat ramai-ramai. Dan perancangan-perancangan jahat daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang, dia buat secara berjemaah, kumpulan, tuan-tuan. Kalau dia buat seorang, tak kuat kesan dia. Kesan dia tak kuat. Tapi bila buat berjemaah ni, dia jadi besar dia punya kesan dia. Yang ketiga, turunnya ayat ni. Ayat ni sebut bil ifki. Maknanya peristiwa tuduhan Siti Aisyah itu berzina dengan Safwan adalah pembohongan besar-besaran
maknanya pembersihan daripada Allah Ta'ala turun dari 7 petala langit menyucikan marwah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Mana lagi orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, tuan-tuan. Ini antara orang yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang seterusnya kebaikan, cerita ini dibaca sampai ke hari kiamat. Cerita ni dibaca sampai ke hari kiamat. Itu Allah sebut bal huwa khairul lakum. Ini adalah baik bagi kamu. Menjadi pengajaran kepada umat Islam seluruhnya. Bila kita tengok ayat Quran baru kita nampak kan? Oh, ada dah dalam Quran sebut bab-bab fitnah ni. Dulu Ustaz Azhar Idrus pernah difitnah dengan video seks kan? Allahu Akbar. Jahatnya manusia ni, tuan-tuan. Jahat. Nak menjatuhkan seseorang dengan cara cukup jijik kan? Cukup hina. Sama kerja yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay, nak jatuhkan keluarga Nabi dengan cara tuduhan berzina. Tuan-tuan kena ingat, ayat ini adalah antara tujuannya adalah membersihkan marwah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mana lagi isteri-isteri Nabi yang disebut dalam Quran kan? Ini Siti Aisyah disebut dalam Quran, tuan-tuan. Allah, kisah dia direct ni, bukan orang lain, tuan-tuan. Dan dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran menyucikan Siti Aisyah. Datang geng Syiah, dia kata apa? Aisyah sekalian dan neraka. Syiah keseluruhan, tuan-tuan. Sama ada Syiah di Iran ataupun Syiah di Malaysia, sama. Mereka menuduh Siti Aisyah duduk dalam neraka. Tuan-tuan, kalau tengok dalam cerita ni, siapa yang tuduh Aisyah ni? Abdullah bin Ubay, geng-geng munafik. Samalah dengan geng-geng Syiah. Sama dengan geng-geng Syiah, tuan-tuan. Dia orang cukup anti dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dalam Quran, ini satu-satunya isteri Rasulullah yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala daripada 7 petala langit, tuan-tuan. Betapa sesatnya Syiah, tuan-tuan. Dia boleh maki hamun dalam khutbah khatib, imam tu. Bukan orang lain, tuan-tuan. Imam sendiri duduk caci maki Siti Aisyah radhiyallahu anha. Imam-imam seluruh negara Iran tu. Subhanallah. Dan kita tengok, tuan-tuan, dalam ayat yang kita baca sebelum ni, apa hukuman kepada orang yang memfitnah? Sebat kan? Sebat 80 rotan kena sebat. Maka tuan-tuan, ada orang kaitkan amalan pukul diri oleh geng-geng Iran tu adalah dengan sebab mereka memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai hari ni dia orang duk pukul diri. Jadi tak ada orang lain yang akan pukul dia, puak dia. Engkau sendiri yang pukul diri engkau sendiri. Hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pukulan itu seseolah mulia di sisi mereka. Jadi dia orang duk amal je. Fitnah Aisyah, lepas tu dia pukul diri dia orang kan? Fitnah Aisyah, lepas tu dia pukul diri dia orang. Dengar. Pukul bukan sikit-sikit, tuan-tuan, berdarah-darah kan? Sampai mati pun ada. Padan dengan muka kan? Subhanallah. Boleh nampak tu kan? Jelas kan? Ada tak jelas ke? Okey. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Likulli imri'in. Allah kata apa? Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Siapa yang terlibat dengan menyebar fitnah ni, setiap orang tu mesti dapat dosa tu. Allahu Akbar. Mesti dapat, tuan-tuan. Janganlah kita terlibat dengan fitnah. Zaman sekarang fitnah lagi laju dengan WhatsApp, Facebooknya kan. Orang yang dah sampai kat kita, kita forward
forward kan. Forward tu termasuk tu likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Jangan tuan-tuan, kena cek dulu. Kalau bukan fitnah, jangan kita kalau fitnah, jangan kita sebar-sebarkan. Berita palsu jangan sebar-sebarkan tuan-tuan. Termasuklah, tak apalah saya sebut direct, kes Ustaz Abid Liu tu sepatutnya tak disebar-sebarkan ya. Nanti ayat selepas ni Allah ajar kita macam mana bila kita berdepan dengan fitnah ni ya. Okey tuan-tuan, kita masuk ayat seterusnya. Jangan buat kerja-kerja fitnah ni. Setiap orang dia dapat dosa dia. Berapa banyak dia sebar, berapa banyak dia forward tu kan? Berapa banyak dia forward berita fitnah tu, berapa banyak, sebanyak itulah yang dia dapat dosa. Okey, ayat ni dia kata laula is-sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Apa maksud? Tak berapa nak nampak lah, dah tua dah mata. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah satu berita bohong yang nyata? Apa yang tuan-tuan faham? Tabayun. Bukan. Ini Allah kata kenapakah orang-orang mukmin ketika dengar berita bohong ni, kenapa dia orang tidak berkata ini berita bohong? Ini berita bohong. Tuan-tuan, ini tanggungjawab kita orang beriman. Apabila Rasulullah dan keluarga Rasulullah difitnah, kita sebagai orang beriman tuan-tuan kena terus cakap ini adalah berita bohong. Orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih kasih kan? Pilih kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila perempuan kan? Kita kena sebut itu adalah pembohongan, sebab Nabi bukan macam tu. Ada saja ke dalam rumah tangga Rasulullah, kita kena cepat-cepat kata benda tu bohong. Maka ulama pun kata begitulah, bila fitnah itu dilemparkan kepada orang-orang soleh yang beriman, orang baik, macam Ustaz Azhar Idrus, bila kita tengok video seks tu, kita sebagai orang beriman kena cakap ini bohong terus kan? Nak fitnah orang-orang yang baik, subhanallah kan? Itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Ini maksud ayat ni, nak mengajar kita supaya kita terus cakap bohong kepada berita-berita fitnah. Memfitnahkan orang-orang alim, fitnah tok guru pondok kan? Subhanallah. Orang-orang yang bersih, suci, tiba-tiba difitnah. Maka kita sebagai orang beriman kena cakap ini adalah pembohongan. Ini adalah pembohongan. Subhanallah. Boleh faham Maknanya praktikal dalam kehidupan kita selepas ni. Kalau pengurusi masjid difitnah, AJK masjid yang soleh-soleh difitnah, tuan-tuan kena cakap awal-awal, itu adalah fitnah kan? Itu adalah fitnah. Jangan kita ni sedap ni, ini panas ni, panas kan? Panas, kita pun forward kan? Edar dekat orang lain lagi tanpa tabayun. Tak ada tabayun lah, tak ada penjelasan lah kan? Terus edar. Yalah, kadang-kadang di kalangan kita ni dia nak jadi orang nombor satu yang bawa berita. Nak jadi orang nombor satu yang bawa cerita, dia bangga kalau berita tu yang dia bawa kan? Aduh. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Ingatlah ayat ni kan? Dia mengajar kita bila berhadapan dengan
Fitnah terhadap orang-orang yang baik. Kalau fitnah terhadap orang yang tidak baik, itu kita tak boleh kata ini bohong. Kita kena diam, dengar dulu, tengok dulu, tabayun dulu. Kalau betul, betul lah kan? Kalau betul, betul lah. Subhanallah. Okey tuan-tuan, sebelum ni kita dengar kecoh dalam media yang ustaz-ustaz yang agak terkenal dituduh mencabul kan, dituduh mencabul 2-3 orang ustaz yang terkenal dituduh. Saya kata Masya Allah, buat report polis lah, macam-macam lah tuan-tuan. Uish, janganlah fitnah orang yang baik-baik ni tuan-tuan. Okey, ayat seterusnya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa iz lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kazibun. Maksudnya, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Tolong, kalau kau tuduh macam Abdullah bin Ubay, kau tuduh Aisyah berzina, mana saksi kau 4 orang? Minta saksi 4 orang. Betul tak Siti Aisyah berzina? 4 orang saksi ni kena tengok perbuatan zina tu berlaku. Tiba-tiba tak ada. Tak ada tuan-tuan. Jadi orang yang nak menuduh orang ni kena ada saksi. Saksi di kalangan orang beriman, bukan saksi di kalangan orang-orang fasik. Ni bawa geng-geng fasik, bertatu apa semua sekali jadi saksi. Oh, itu tak diterima tuan-tuan. Itu geng-geng usbatun tadi tu. Geng-geng puak-puak yang melakukan fitnah tu kan, kumpulan tu. Jadi kena bawa 4 orang saksi. Fa izlam ya'tu bisyuhada, kalau mereka tak mampu nak bawa saksi dan memang tak ada saksi, fa ulaika indallah, mereka di sisi Allah humul kazibun, adalah pembohong. Allah dah cop dah, ini adalah puak-puak penipu, pembohong. Penipu dan pembohong tuan-tuan. Maka janganlah kita duk sokong lagi. Dah kena tipu 22 bulan, sokong lagi kan? Tanggungjawab. Bila dah tahu dah orang tu penipu kan, sama dengan orang dalam ni menipu, jangan kita duk rasa betul baik lagi Abdullah bin Ubay ni, ada kebaikan dia Abdullah bin Ubay ni. Jangan tuan-tuan. Kalau Abdullah bin Ubay ambil calon kan, adun ke apa benda, kita sokong dia, hara tuan-tuan kan. Ini orang yang telah dicop pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni dah turun jelas-jelas. Abdullah bin Ubay masih hidup sihat walafiat. Tak ada satu pun ayat yang menyatakan bahawa Abdullah bin Ubay bertaubat. Tak ada tuan-tuan. Dia buat tak tahu je. Walaupun ayat dah turun dah. Ayat ni menggertak dia, menyatakan bahawa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak bertaubat tuan-tuan. Mati dalam keadaan munafik ya dia. Allahu akbar. Wa niyazubillahi min zalik. Ayat seterusnya. Walaula fadlullahi alaikum, atas sikit. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Maksud dia, sekiranya tidak ada kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, nescaya kamu ditimpa azab yang besar kerana perbicaraan kamu tentang berita bohong tu.
Jadi tuan-tuan, bila berita tentang Siti Aisyah ni berzina tuan-tuan, dia bukan sahaja orang-orang munafik yang duk bawa cerita, dengan orang-orang yang baik pun bawa cerita juga, sebab benda ni tersebar luas, kan? Tersebar luas. Jadi Allah kata orang-orang yang baik ni, yang terpalit dengan bawa berita bohong ni, Allah kata kalaulah tidak sebab rahmat Allah di dunia dan di akhirat, nescaya dengan kamu-kamu semua akan hancur, musnah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana kamu tersilap, kamu tersalah, maka Allah dengan rahmatnya Allah akan ampunkan kesilapan dan kesalahan kamu. Jadi kita masih lagi mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita terlibat dalam memfitnah orang, waliyazubillah min zalik, insya-Allah kena bertaubat dan kena war-warkan fitnah kita tu. Kalau kita fitnah dalam medsos, kita nak taubat, kena maklum umum dalam medsos tu bahawa apa yang kita sebut sebelum ni adalah bohong, nipu, dan kita tarik balik. Itu cara taubat dia, bukan taubat seorang-seorang, kan? Jadi kena istiar. Patut di masjid-masjid ke, di surau-surau ke, kena tarik balik, kan? Tuduhan-tuduhan tu. Kita, negara kita ni beberapa tahun yang lepas digegarkan dengan kes liwat, kan? Melibatkan personaliti yang terkenal. Kita tengok orang yang buat tuduhan tu tak tarik balik pun, nah, tak ada tarik balik pun. Tak tahulah macam mana, betul ke salah ke, kan? Yang tuduh tu tetap dengan tuduhan dia, kan? Allahu a'lam. Yang tu payah nak cakap, tuan-tuan, payah nak cakap. Ayat last lah malam ni, istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Kita terima, lepas tu kita sebar ke orang lain, yang mana kita pun tak ada ilmu, kita tak ada bukti, kita tak ada kebenaran, kesahihan berita tu, dan kamu menganggapnya satu yang ringan saja. Kadang-kadang orang anggap berita fitnah ni, alah, kecil je tu, tak ada apa pun, kan? Dia rasa benda tu kecil. Allah kata apa? Wa huwa indallahi azim. Wa huwa indallahi azim. Fitnah ni di sisi Allah adalah amat besar, tuan-tuan. Terutamanya kita memfitnah orang yang baik, yang beriman, yang soleh. Jadi tuan-tuan, kalau tengok orang yang beriman, orang yang soleh, minta tolong kunci mulut. Bahaya, tuan-tuan. Ulama kata, dalam ni kata-kata ulama, lahmul ulama'i masmumun. Kalau tak silap ingat saya lah, maknanya daging para ulama itu beracun. Agak-agak boleh faham tak apa maksud dia? Maksudnya jangan kita sentuh dengan benda-benda buruk
racun tu akan kena pada kita. Jangan kita fitnah ulama, tuan-tuan. Jangan kita tuduh Imam Syafi'i bagai-bagai. Jangan kita tuduh Imam Nawawi dengan tuduhan pelik-pelik, tuan-tuan. Nanti kita kena racun dia. Walaupun dia dah mati lama dah, racun dia hidup, tuan-tuan. Kita akan kena bahana dia tu. Kan? Kita akan kena bahana tu. Orang zaman sekarang dia nak pelekeh ulama-ulama ni. Ulama Syafi'i apa ikut? Kita nak ikut Nabi kan nak ikut ulama? Soalan dia. Kan? Nak ikut Nabi kan nak ikut ulama? Orang zaman sekarang geng-geng Wahabi. Kan? Masya-Allah, soalan tu tak patut, tuan-tuan. Apakah ulama itu? Ulama tu ikut Nabi ke ulama ikut setan? Imam Syafi'i itu ikut Nabi ke ikut setan? Sehingga kita keluarkan ayat kita tak payah ikut ulama, ikut Nabi. Nak ikut Nabi kan nak ikut ulama. La haula wala quwata illa billahi. Tak ada adabnya orang-orang muda zaman sekarang, tuan-tuan, dengan ulama-ulama. Memang kurang ajar sangat-sangat. Kan? Dia ingat ulama-ulama dulu tu dia ikut nafsu, dia ikut setan. Jahat, tuan-tuan. Orang zaman sekarang ngaji agama tinggi-tinggi kan. Duk nak pelekeh ulama-ulama. Kita dah ada Quran, kita dah ada hadis. Ada Quran, ada hadis, faham sendirilah. Kan? Faham sendiri. Kan? Jangan, tuan-tuan, yang mengaku jadi Nabi baru ni. Sebab apa? Sebab dia baca Yasin. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Apa maksud innaka laminal mursalin? Sesungguhnya engkau adalah di kalangan rasul-rasul yang diutus. Jadi ayat tu tuju pada Nabi. Innaka, sungguh engkau tu Muhammad. Tapi bila dia baca innaka, sungguh engkau, akulah. Dia kata dia jadi Nabi. La ilaha illallah. Saya lupa nama apa. Dah kena panggil dah, tuan-tuan. Rasanya dah taubat dah kot. Rasanya dah taubat. Tapi baru lagi. Isu ni baru lagi. Tak lama sangat. Dalam tahun ni je. Dalam tahun ni. Subhanallah. Itulah. Baca Quran, faham sendiri. Tafsir sendiri. Dia jadi macam tu. Huara, tuan-tuan. Orang kata pada Nabi Muhammad SAW, dia rasa Allah kata kat dia. Huara. Ni ajaran-ajaran Wahabi ni. Nak suruh faham Quran, faham sendiri. Hadis, faham sendiri. Baca Quran, tajwid pun tak betul. Tiba-tiba nak keluarkan hukum sendiri daripada hadis Quran. La haula wala quwwata. Lepas tu duk pelekeh Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i? Kita ikut Nabi kan? Jadi, tuan-tuan, benda-benda ni jangan kita sangka kecil, tetapi di sisi Allah adalah besar. Jangan kita pelekeh dan fitnah ulama-ulama. Tolong hormat ulama-ulama, tuan-tuan. Tolong hormat ulama-ulama. Terutamanya ulama dalam mazhab Syafi'i. Mereka bertaraf imam. Imam nak dapat title imam tu, dia kena hafal hadis berapa ratus ribu, tuan-tuan. Hadis. Hafal hadis, bukan Quran je. Kita juzuk amma pun tak habis hafal. Kan? Lepas tu nak pelekeh ulama-ulama tu kan. Subhanallah. Tuan-tuan, cukuplah kita duk kata benda-benda tak sepatutnya pada ulama-ulama kita. Cukuplah, berhentilah. Kan? Jangan ikutlah rentak-rentak Wahabi itu, tuan-tuan. Jangan ikut. Jadi, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Harap apa yang kita baca daripada ayat 11 sampai ayat 15 ni dapat pengajaran yang banyak dalam kita berdepan dengan semua jenis bentuk fitnah. Zaman sekarang adalah zaman fitnah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.